Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam program Belajar Matematik tingkatan 4, bab 6, ketaksamaan linear. Okey. Bersama dengan anda, saya ialah Cikgu Siti Fairul binti Mahyun daripada SMP Kampung Gelam. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 6, tajuk ketaksamaan linear. Di bawah standard kandungan 6.1, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, jom ingat semula. Semasa di tingkatan 1, anda telah mempelajari cara untuk mewakilkan suatu ketaksamaan dalam satu pemboleh ubah dengan menggunakan garis nombor seperti raja 1. Tahukah anda, suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada sata Cartesian dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut pada raja 2, seperti pada raja 2. Okey, nota ini kamu boleh tengok dalam buku teks, muka surat 158. Okey. Okey. Macam ni. Masa tingkatan 1, okey, awak dah belajar garis nombor. Okey, kalau X lebih besar atau sama dengan 1, kita wakilkan dengan macam ni tanda ni. Kita dotkan dia ni. Sorry. Okay, kita dotkan dia ni. Kemudian lebih besar sebelah kanan. Okay, X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi, nilai-nilai X yang mungkin 1 termasuk sebab ada tanda sama dengan ni kan. Okay, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, lebih besar daripada 1. Okay, tahukah anda, suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada sata Cartesian. So, ni sata Cartesian. Sata Cartesian dia ada paksi X, dia ada paksi Y dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut pada rajah 2. Semua koordinat X pada rantau berlorek tersebut akan memenuhi ketaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi, kita tengok ni X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi, paksi X. So, 1 dekat sini. Jadi, rantau inilah semua koordinat X dekat sini. Okay, pada rantau yang kat sini akan memenuhi ketaksamaan ini, akan memuaskan ketaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Contoh lain, kalau saya bagi X kurang atau sama dengan negatif 1. So, kalau dengan garis nombor, okay, ni kosong. So, ni negatif 1. Betul. So, negatif 2. Negatif 3. Jadi X kurang, okay, atau sama dengan. So, bila kurang atau sama dengan negatif 1. Ni negatif 1. Kalau awak belajar negatif 1, kita kena buat macam ni. Kita kena hitamkan termasuk negatif 1 tu. Bila kurang daripada sebelah kiri ke kiri. Jadi, nilai-nilai X yang mungkin, dia boleh jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi, kalau kita wakil ke atas sata Cartesian, ni paksi X, paksi Y. Ni ialah paksi X. So, negatif 1 kat sini. Negatif 2. So, dekat sini, negatif 1. Rantau yang memuaskan ketaksamaan X kurang atau sama dengan negatif 1 di sinilah. So, semua nilai-nilai X yang kat dalam rantau ini memuaskan ketaksamaan ini. Okey. So, Raja 3 ni muka surat 158 ya, buku teks. Raja 3 menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada sata Cartesian apabila satu garis dilukis. Jadi, kita dah pernah belajar dulu persamaan linear. Persamaan arm garis lurus ataupun persamaan linear Y sama dengan MX tambah C, di mana Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini persamaan garis lurus. Okey, Y sama dengan MX tambah C. M ialah kecerunan dia. Ni awak kena ingatlah sebab nanti awak kena lukis garis lurus tu. C ialah pintasan Y. Okey, jadi
Jenis rantau yang terhasil pada satu kartis apabila satu garis lurus dilukis. Okey, kalau garis lurus ini di sini, kitasan Y dekat sini. Jadi, kalau garis lurus macam ni, atas dekat sini. Ni atas, ni bawah. Okey, kalau garis lurus itu dilukis sebegini, so mana atas dia? Ni atas, ni bawah. Okey, kalau garis lurus tu dilukis secara melintang. Senanglah melintang, memang awak tahu. Obviously, ni memang atas, ni memang bawah lah. Okey, kalau dilukis secara menegak, mencancang, ni secara mengufuk, secara mencancang, so rantau kanan dipanggil rantau kanan, rantau kiri. Okey, hanya garisan yang condong, garis lurus yang condong dan mengufuk yang kita panggil rantau atas, rantau bawah. Garis lurus yang dilukis secara mencancang atau menegak, kita panggil rantau kanan atau rantau kiri. Okey, kita tengok rangsangan minda 1 di muka surat 159, buku teks kamu. Okey, tujuan rangsangan minda ni untuk menentusahkan konjektor. Apa itu konjektor? Konjektor tu maksudnya formula. Kalau macam dalam konsep ini maksudnya dia bagi satu ketaksamaan kepada kamu, dia nak suruh kamu sahkan. Adakah semua titik yang diberikan tu memenuhi atau memuaskan formula atau konjektor yang diberi tu. Okey. Bahan dia lembaran aktiviti dan kertas graf. Okey. Tengok apa yang ni, dia ada isi separuh. Okey. Titik negatif 5, 4. Koordinat Y dia adalah 4. Ni koordinat Y dia. Okay, koordinat Y dia adalah 4. Okey, nilai X tambah 2. Ni persamaan dia ni. Ni persamaan dia Y sama dengan X tambah 2. So, bila kita pasal ketaksamaan adalah Y lebih besar daripada X tambah 2. Kemudian ada Y kurang daripada X tambah 2. Jadi, pada titik negatif 5, 4. Koordinat Y dia berapa ni? 4. Betul? Okey, so kalau nilai X tambah 2. So, X ni ialah ambil koordinat X dia berapa? Negatif 5. Okey, negatif 5 tambah dengan 2 dapat negatif 3. Betul? Okey, so ini ialah bila kita masukkan dalam persamaan tu. So, dia negatif 3 dengan 4. So, 3 dengan 4. Koordinat asal Y ni ialah 4. Yang kita kira dapat 3. Jelas? Kita dapat 3. Jadi, koordinat Y asal ialah 4. Yang kita kira dapat 3. Maka 4 lebih besar daripada 3. Sebab tu dia tulis 4 lebih besar daripada 3. Dia tulis dekat sini. Bahagian lebih besar daripada. Okey, jadi di mana lebih besar punya rantau? Di sebelah atas. Jadi ditandakan dekat sini. Okey, kita tengok titik yang kedua. Titik yang kedua 1, 3. Koordinat X dia ialah 1. Koordinat Y dia ialah 3. Okey, jadi koordinat Y dia ialah 3. Kalau kita kira masuk dalam persamaan, 1 tambah 2 dapat 3. Betul? So, ni 3, yang ni pun 3. Maka, dekat sinilah sama dengan 3 sama dengan 3. Di mana kedudukan titik itu dari graf yang kita lukis nanti? Dia ada pada garis lurus tu. Okey, dia terletak di atas garis lurus itu. Okey, titik yang ketiga. 0, negatif 2. Koordinat X 0, koordinat Y negatif 2. So, koordinat Y dia negatif 2. Okey, so nilai X tambah 2. 0 tambah dengan 2. Dapat 2. So, nilai Y sebenar ialah negatif 2. Nilai Y yang kita kira ialah 2. Jadi, negatif 2 kurang daripada 2. So, dekat sini kita letak ni kurang daripada 2. Okey? Jadi, kita tanda dekat, bila dia kurang, kita tanda dekat sini. Kurang daripada, dia berada di rantau bawah. Okey, kita try buat yang ni pula. 4, 7. Koordinat 4, 7. Apa koordinat X dia? 4. Koordinat Y dia ialah 7. Okey. Koordinat Y dia ialah 7. So, kita isi kat sini 7. So, nilai X tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. So, nilai Y dia sebenar 7. Nilai yang kita cari ialah 6. Jadi, dekat sinilah 7 lebih besar daripada 6. Lebih besar daripada 6. Maka dia berada di rantau atas. Okey, next. Koordinat
koordinat dia negatif 3, titik dia adalah negatif 3, kosong. So, X dia negatif 3, Y dia ialah kosong. So, Y dia ialah kosong. So, kita masuk dalam persamaan. Negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. Kosong dengan negatif 1. Apa kita boleh buat hubungan? So, kosong lebih besar daripada negatif 1. So, dekat sini jugalah. Rantau atas. Okay, next last titik. X ialah 3, Y ialah 5. Jadi, Y dia ialah 5. So, 3 tambah 2 sama dengan 5. So, dekat mana? So, 5 sama dengan 5. So, dia berada pada garis lurus. Okay. So, itu yang kita buat tadi. Okay. So, daripada rangsangan minda 1 tu, apakah kaitan antara kedudukan titik pada garis lurus rantau atas, pada rantau bawah, pada garis lurus dengan persamaan linear atau ketaksamaan linear yang diberikan? So, apa kaitan dia? Okay. So, kaitan antara kedudukan titik pada garis lurus, rantau atas atau rantau bawah dengan persamaan linear. Apa kaitan dia? So, ini kaitan dia. Okay. Didapati bahawa semua titik yang berada pada garis lurus. Okay. Dia punya persamaan ialah Y sama dengan MX tambah C. Semua titik yang berada di rantau atas memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Semua titik yang berada di rantau bawah memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada MX tambah C. Bila berada pada garis lurus, dibuat tanda sama dengan. Bila berada di atas, lebih besar daripada. Bila berada di rantau bawah, kurang daripada MX tambah C. Ini tanda dia. Ini persamaan. Ini kita panggil persamaan. Yang ni kita panggil ketaksamaan. Yang ni kita panggil ketaksamaan. Boleh jelas? Okey, kita tengok contoh 3 dalam buku teks muka surat 159 dan 160. Okey. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk X berada di antara negatif 1 hingga 5. Kemudian plotkan titik, ada 6 titik. Kita namakan titik ni titik A, titik B, C, D, E dan F. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6 atau Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Okey. So bila kita nak lukis persamaan garis lurus. Okey, sorry. Bila kita nak lukis persamaan garis lurus ni. Okey. Kita perlukan 2 titik sahaja. Kita ambil negatif 1 dengan 5. Negatif 1 dengan 5. So, kita bina sikit jadual. Simple jadual. X, Y, negatif 1. Kalau X negatif 1, okay, kalau tak ada kalkulator, kita boleh tulis manual. Negatif 2, negatif 1 tambah 6, 8. So, Y dia ialah 8. So, kalau X dia ialah 5, negatif 2 darab 5, negatif 10 tambah 6, negatif 4. Okay. So, kita bina paksi X, paksi Y. So, paling tinggi ialah 8, 6, 4, 2, 0, negatif 2, sini negatif 2, 2, 8. So, ini ialah paksi X. Buat tulisan makna buat tulisan.
So ini adalah part C Y. Okey, mari kita plot titik A. Okey, kemudian kita plotkan. Mari kita plotkan. Titik A 1 negatif 2, 1 negatif 2. Okey, sorry, sebelum tu kita lukis dulu garis ni. Garis Y sama dengan negatif 2x tambah 6. X negatif 1, Y dia ialah 5. So dekat sini. X5, Y negatif 4. X5, X dia 5, Y dia adalah negatif 4. So ni negatif 2, negatif. So pintasan Y dia adalah 6. So dia mesti lalu dekat 6 saya silap, sorry, maafkan saya. X1 Y dia adalah 8. X negatif 1 Y dia adalah 8 di sini. So dia mesti lalu dekat 6 bila awak buat garis lurus tu. Sebab saya tak guna pembaris, dia akan jadi, oh my god, dia akan jadi susah nak lukis. Dia akan lalu dekat 6. Okay, so ni ialah garis Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okay, so mari kita plotkan titik. So titik A. Titik A ialah 1 negatif 2. 1 x1 Y dia ialah negatif 2. So ni ialah A. Okay, 1 negatif 2 Okay, titik B 4 negatif 2. X 4 Y negatif 2. So ni ialah titik B. Titik C 0 1. 0 1. Ini adalah titik C. Titik D 1 4. 1 4. So ni ialah D. Titik E 4 3. 4 3. So ni ialah E. Titik F 2 6. 2 6. 2 6. So ni. Okay. So untuk garis Y sama dengan negatif 2x tambah 6 ni, kita rantau atas dia ialah di sini. Ni rantau atas dia. Okay. So maksudnya rantau atas, simbol dia ialah lebih besar. Betul? Okay. Untuk garis Y sama dengan negatif 2x tambah 6, rantau bawah dia ialah di sini. So simbol ketaksamaan dia ialah, tak nampak kan? Okay ni. Okay. Jadi mari kita tengok. Kita buat pengkelasan. Okay. Titik yang berada di atas garis. Titik yang berada di rantau bawah. Titik yang berada di rantau atas. Okay, kita buat pengkelasan. Boleh senang nampak lah. Buat jadual sikit. Okey, kemudian, kat mana titik yang berada di rantau bawah? A, C. Okay, ada 6 titik kita. A dengan C. Atas garis, D dengan B. D dengan B. Rantau atas, F, E. Okay. Okay, jadi kita boleh buat ayat. Okay, macam kita boleh buat ayat. Okay, rantau bawah, ni bawah A dengan C. Jadi 1 negatif 2 0 1 memuaskan ketaksamaan bawah
Yang ni kan? Okey, memuaskan A dengan C. Ketaksamaan Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Okey. Okey, rantau atas. Rantau atas E dengan F. E dengan F. Koordinat 4, 3. Koordinat 2, 6 memuaskan ketaksamaan Y, okey, rantau atas lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Yang berada di atas garis, titik-titik yang berada di atas garis. Okey, titik yang berada di atas garis adalah titik B dengan D, iaitu 4, koordinat 4, negatif 2. Koordinat 1, 4 memuaskan persamaan. Bukan ketaksamaan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Begitulah jawapan dia. Cara kita nak jawab lah. Okey. Okay. So, ni penyelesaian dia. Tadi kita buat jadual tu kan. Okey, kemudian kita dah lukis. Ni kita lukis. So, dia punya lukisan lagi kemas lah. Kita tak guna pembaris. Okey, so ini cara jawab dia. Itu kalau kita nak guna garis, kita dengan cara melukis. Okey, ni kalau kita nak guna cara lukis graf. Okey, nak lukis garis graf garis lurus, kita hanya perlukan 2 titik je. Okay, kita gunakan je yang ni. X dia negatif 1, X dia ialah 5. So, bila X negatif 1, ni. Y 8, bila X 5, Y negatif 4. Kemudian kita plotkan 6 titik tadi. A, B. Walaupun dia tak namakan, saya prefer kita namakan lah. Senang kita nak nampak. Okay, E dan F. So, ada 6 titik. Awak boleh nampak. So, bila awak dah plotkan, kat mana berada di atas garis, kat mana yang berada di rantau bawah, di mana yang berada di rantau atas. Okay, jelas anak-anak murid? Boleh? Okay? Okay, next. Kita pergi contoh seterusnya. Okay. Contoh 4, muka surat 160. Diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6, Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6, atau Y kurang daripada negatif 3X tambah 6. Tadi kita lukis, sekarang disuruh kita buat perkiraan. Nak tentusahkan konjektor tu secara kiraan, tak payah lukis. Okay. So, macam mana kita nak buat? Okay, macam kita buat rangsangan minda 1 tadi. Okay, kita buat satu-satu titik. Okay, anak murid. Okay, jadi macam ni. So, ini ialah kita Y dia ialah 5. Okay, ni ialah Y dia ialah, tak keluar ni. Y sama dengan 5. Jadi, kalau kita guna dia punya formula dia ni. Okay, negatif 3 darab 2 tambah 6. So, negatif 3 tambah 2. Negatif 3 darab 2 tambah 6. Dapat sama dengan 0. So, 5 dengan 0. Ni Y yang kalau kita kira, ni Y yang dia bagi. Ni Y yang daripada koordinat dia bagi. Ni Y yang kita kira. Okay, ni Y yang dia bagi. So, Y yang kita kira dapat 0. So, 5 lebih besar daripada 0. Betul? So, maka titik 25 memuaskan, kalau lebih besar, ketaksamaan lah. Ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Y dia ialah 2. Okey, Y dia ialah 2. So, kalau kita gunakan formula yang ni, kita kira negatif 3, koordinat X dia ialah 1 tambah dengan 6. So, dapat 3. So, 2 dengan 3. 2
kurang daripada 3. Kita letak yang asal dekat depan, yang dibagi, yang memang asal, yang dibagi. Yang kita kira letak kat belakang. 2 kurang daripada 3. So, bila kurang, koordinat 1, 2 memuaskan ketaksamaan. Ketaksamaan apa kalau kurang? So, Y kurang daripada negatif 3X tambah 6. Okey. Soalan C. Y dia berapa anak-anak murid? Y dia ialah 9. So, Y sama dengan 9. So, formula dia negatif 3X. X dia negatif 1 tambah dengan 6. So, 3 tambah 6 sama dengan 9. So, 9 sama dengan 9. Maka, titik negatif 1, 9 memuaskan. Dia berada kat mana titik ni? Kat atas garis lah, betul? Memuaskan persamaan. Bukan ketaksamaan kalau kat atas garis. Persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey. Last but not least. Okey. Koordinat 08. 08. So, ni Y dia. So, Y dia ialah 8. So, dia punya konjektor dia negatif 3 darab dengan kosong. X ni kosong. Okay, tambah dengan 6. So, dapat 6. 8 lebih besar daripada 6. Maka, koordinat 08 memuaskan. Persamaan apa? Persamaan ke ketaksamaan? Ketaksamaan. Ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okey. So, ni penyelesaian dia. Okey, ni dia buat jadual lah, kemas sikit lah. Okey, ni boleh juga awak nak buat macam ni. Okey, Y dia sama dengan 3X tambah 6. Ni Y yang dia dalam koordinat itu, ni Y yang kita cari. Okey, Y yang kita perlu tentu sahkan. Okey. Okey, kita bagi contoh tambahan. Saya bagi contoh tambahan dekat awak. Okey, lengkapkan jadual berikut berdasarkan graf bagi persamaan Y sama dengan X tambah 4. So, Y sama dengan X tambah 4. So, contohnya dia bagi ni, dia buat jadual titik apa nilai Y dia, apa persamaan dia, kemudian ketaksamaan itu, titik itu memuaskan kategori yang mana. Okey. Contoh dia ambil ini, Y dia ialah 6. So, 1 tambah 4 ialah 5. 6 lebih besar daripada 5, maka dia berada di rantau atas. So, ni rantau atas. Okey, rantau atas lebih besar daripada. So, ini kita tengok Q21. So, 1 dekat sini. 2 tambah dengan 4 sama dengan berapa? 6. So, 1 kurang daripada 6. Maka, dia berada di rantau mana? Bawah. Memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada, kurang dan sama daripada X tambah, kurang atau sama daripada X tambah 4. Okey. Titik R negatif 5, 4. Apa nilai Y dia? Nilai Y dia ialah 4. So, kita masukkan nilai X dia negatif 5 tambah 4. Negatif 5 tambah 4 ialah negatif 1. So, 4 dengan negatif 1, dia lebih besar lah. 4 lebih besar daripada negatif 1. Maka titik itu memuaskan ketaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X tambah 4. Okey, ini anak-anak murid. Apa dia punya koordinat Y dia? Negatif 1. So, negatif 3 tambah 4 sama dengan negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Dia sama dengan berada di mana? Di atas garis. Maka, memuaskan persamaan. Titik ini memuaskan persamaan Y sama dengan X tambah 4. So, 3X kat sini. Oh, sorry. Saya tersalah kira. Kira sebaik saya perasan. Okey. Negatif 3 tambah 4. Dapat berapa anak-anak? 1. Maka negatif 1 kurang daripada
1. Y dia ni 1. Okey, dia kurang daripada. Maka memenuhi ketaksamaan Y kurang atau sama dengan X tambah 4. Okey, apa koordinat Y dia? 2. So, negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. So, 2 sama dengan 2. Sama kan? Maka berada di mana? Di atas garis. Maka koordinat T atau titik T memuaskan persamaan Y sama dengan X tambah 4. So, kalau kita wakilkan secara lukisan, so P ni ialah lebih besar. So, dia ada dekat sini, rantau atas. Mana rantau atas, mana rantau bawah. So, ini ialah garis. So, ini ialah garis Y sama dengan 2X. Sorry. Y sama dengan X tambah 4. So, ni untuk garis ini. Maka rantau atas ialah yang ini. Rantau bawah dia ialah yang kuning ni. Jadi, titik P besar ke atas. Titik Q kurang kat bawah. Titik R besar dekat atas. Titik S kurang dekat bawah. Titik T sama dengan. So, dia berada di atas garis. Memuaskan persamaan. Okey, anak-anak. Boleh. Boleh. Kita buatlah kerja rumah sikit ya. Okay, kalau matematik ni kalau tak buat kerja rumah, kita tak buat praktis, kita takkan faham. Okay, so boleh refer pada guru masing-masing. Boleh nak, kalau ada apa-apa nak tanya pun boleh tanya dekat saya kat Telegram tu. Okay, muka surat 161, praktis kendiri 6.1b, soalan 1 sehingga 4. Okay, ada anak-anak dia tu, cubalah buat anak-anak. Okay, manfaatkan PKPP awak ni. Okay, sebab ingat ini bukan honeymoon awak. So good luck guys. Thank you for hearing. Saya harap awak jelas. Kalau tak jelas boleh PM tepi ke, nak tanya cikgu awak masing-masing ke. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.